Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Izian Husna Ibrahim, merupakan pelajar antropologi dan sosiologi di bawah seliaan Dr. Yu Wong Chin atau Vivian, akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Tahap Pengetahuan, Sikap dan Penerimaan Vaksin COVID-19 dalam kalangan mahasiswa bagi Persada 2022. Vaksin COVID-19 merupakan vaksin yang dibangunkan untuk memberikan imuniti tambahan terhadap virus yang menyebabkan wujudnya COVID-19 iaitu SARS-CoV-2 dan ia telah diiktiraf secara meluas kerana peranannya dalam mengurangkan keserosan dan kematian dengan merangsang sistem imun dalam tubuh badan agar boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19 telah mendorong banyak negara melaksanakan pelan pengedaran vaksin secara berperingkat dengan mengutamakan masyarakat yang berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi serta sering terdedah dan berada berdekatan dengan pesakit COVID-19 seperti petugas kesihatan dan warga emas. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang turut menempah berjuta dos vaksin untuk diedarkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat membentuk imuniti kelompok serta mengurangkan kadar kebolehjangkitan, morbiditi dan mortaliti dengan melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK yang menekankan bahawa pelindungan kepada semua rakyat Malaysia hanya akan dapat dicapai apabila majoriti rakyat Malaysia mengambil suntikan vaksin. Menurut Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19, sasaran awal program imunisasi COVID-19 kebangsaan adalah untuk mencapai imuniti kelompok dengan sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia diberi vaksin sepenuhnya terhadap COVID-19. Tetapi kerajaan kemudian mengalihkan tumpuannya untuk mencapai kadar vaksinasi sebanyak mungkin kerana imuniti kelompok mungkin tidak dapat dicapai akibat penyebaran varian-varian baru seperti Delta dan Omicron. Walau bagaimanapun, hanya sebanyak 79.05% daripada rakyat Malaysia dalam lingkungan umur 12 tahun ke atas yang telah menerima vaksin setakat 13 Disember 2021. Manakala pihak KPT juga mengutamakan mahasiswa yang telah mendapat dos vaksin lengkap untuk kembalikan kampus secara berperingkat, tetapi hanya kira-kira 83% daripada 1.15 juta mahasiswa IPT yang telah menerima dos lengkap vaksin COVID-19 setakat 1 Oktober 2021. Melalui maklumat-maklumat tersebut dapat disimpulkan bahawa tidak semua individu termasuk mahasiswa menolak vaksin, namun tidak dinyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan mereka terhadap vaksin. Oleh itu, objektif ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan mahasiswa mengenai vaksin COVID-19, mengkaji sikap yang mempengaruhi pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan mahasiswa dan menganalisis tahap penerimaan mahasiswa terhadap vaksin COVID-19. Berikut merupakan senarai kajian-kajian lepas yang dirujuk dan diulas bagi membantu kajian yang dijalankan ini. Oleh yang demikian, boleh dilihat kebanyakan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan tidak menyentuh tahap pengetahuan sikap dan penerimaan vaksin COVID-19 dalam kalangan mahasiswa di Malaysia, tetapi mengkaji populasi masyarakat yang luas sahaja. Selain itu, kajian-kajian lepas yang diulas ini juga turut menjelaskan mengenai persepsi masyarakat terhadap vaksinasi yang perlu dilalui, di mana mudah terpengaruhi dengan berita palsu, hoax, infodemik dan perkara-perkara negatif yang lain. Justeru, kajian ini dijalankan adalah bagi membantu masyarakat, terutamanya mahasiswa, mendapat pendedahan mengenai kepentingan vaksin COVID-19 demi kesejahteraan sosial setiap individu dalam membantu mengurangkan risiko morbiditi dan mortaliti wabak COVID-19 dengan menyentuh aspek sosiologi perubatan. Oleh itu, kajian ini memberi fokus pada perspektif mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Metodologi kajian amat penting bagi pekaji untuk mengumpul dan menganalisis data bagi menghasilkan bukti yang kukuh dan tepat untuk menyokong sesuatu kajian serta menghasilkan dapatan kajian yang baik. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat sejauh mana tahap pengetahuan sikap dan penerimaan vaksin COVID-19 dalam kalangan mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia. Pekaji akan menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai untuk menjalankan kajian ini serta data yang diperoleh akan memudahkan proses kajian. Kawasan yang diberi tumpuan sepenuhnya bagi kajian ini adalah kawasan kampus induk Universiti Kebangsaan Malaysia yang terletak di Bangi, Selangor. Kajian ini menggunakan teknik persampaian secara kebetulan di mana pekaji memilih mana-mana unit analisis atau informasi yang paling dekat dengannya daripada populasi mahasiswa tahun 3 Universiti Kebangsaan Malaysia yang mengambil ijazah sarjana muda. Persampaian ini biasa digunakan dalam kaedah temu bual. Selain itu, teknik persampaian bola salju juga turut digunakan dengan meminta informan yang sedia ada, mengesyorkan atau memperkenalkan kenalan mereka bagi mencukupi atau memenuhi keperluan kajian. Melalui temu bual ini, pekaji juga telah memperoleh ketepuan data yang merupakan petanda bahawa jika kajian ini diteruskan, maka pekaji akan menerima jawapan yang sama. Oleh itu, kesemua jawapan hasil temu bual ini berjaya menjawab persoalan kajian dan dibicarakan walaupun hanya menemu bual 15 orang informan sahaja. Mereka bentuk kajian yang paling sesuai digunakan untuk kajian ini adalah kajian berbentuk pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui temu bual berbantukan komputer dengan 15 orang informan yang terdiri daripada beberapa orang mahasiswa UKM daripada semua fakulti yang terdapat di kampus induk bagi mengukuhkan lagi dapatan kajian yang didapati serta teknik bacaan rapi terhadap hasil penemuan kajian-kajian terkini yang berkaitan dengan vaksin COVID-19. Seterusnya, bagi kajian ini, data yang digunakan adalah merupakan data primer yang diperoleh melalui proses temu bual berbantukan komputer. Data yang diperoleh tersebut
dianalisis dan ditafsir dengan menggunakan kaedah pengekstrakan data verbatim dan analisis melalui perisian Microsoft Excel 2019 bagi menguraikan maklumat dan data berdasarkan objektif secara mendalam dan terperinci. Bahagian pertama, pengetahuan mahasiswa mengenai vaksin COVID-19. Rumusan tahap pengetahuan mahasiswa UKM mengenai vaksin COVID-19 yang diedarkan oleh pihak kerajaan di bawah seliaan Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 secara keseluruhannya adalah sangat baik, itu sebanyak 48%, diikuti dengan tahap sederhana 23%. Secara keseluruhannya, dos-dos vaksin COVID-19 sama ada dos primer atau dos penggalak merupakan sejenis ubat yang mencipta antibodi dan meningkatkan imuniti tubuh pada seseorang individu dalam menghadapi virus SARS-CoV-2. Isi kandungan vaksin ini mengandungi bahan aktif yang merupakan sebahagian atau keseluruhan struktur virus yang telah dimatikan atau dilemahkan yang berfungsi untuk merangsang sistem imun dalam tubuh badan agar boleh bertindak balas terhadap jangkitan COVID-19. Namun, vaksin ini hanya berfungsi untuk mengurangkan risiko keseriusan dan kematian. Tetapi perkara ini bergantung pada tahap kesihatan seseorang individu kerana setiap individu memiliki tahap antibodi yang berbeza dalam menghadapi virus tersebut. Para informan menerangkan dengan sangat baik akan persepsi mereka sebagai mahasiswa mengenai vaksin COVID-19 yang diproduksikan oleh beberapa syarikat yang berbeza seperti 3 jenis vaksin utama yang diedarkan di Malaysia iaitu Pfizer, BioNTech, Comirnaty, CoronaVac atau Sinovac dan Oxford AstraZeneca. Sebahagian daripada mereka juga mengetahui mengenai pihak-pihak yang meluluskan kegunaan vaksin seperti Bahagian Regulatory Farmasi Negara (MPRA), Food and Drug Administration (FDA) dan European Medicines Agency (EMA). Manakala maklum balas dan penerimaan masyarakat mengenai vaksin COVID-19 berdasarkan pendapat para informan adalah berbeza. Segelintir daripada mereka menyatakan bahawa majoriti rakyat Malaysia menerima usaha kerajaan dalam mengedarkan vaksin COVID-19, tapi ada juga yang menyatakan bahawa tahap penerimaan masyarakat berada pada tahap yang sederhana kerana perasaan risau yang timbul terhadap vaksin dalam kalangan anggota masyarakat sedikit membimbangkan apabila mereka mempercayai maklumat palsu yang tersebar terutamanya dalam media sosial. Di samping itu, tahap pengetahuan tambahan yang mampu diinterpretasikan oleh para informan adalah sangat tinggi apabila mereka sendiri boleh membicarakan mengenai perkara-perkara lain yang tidak dinyatakan oleh pekaji yang hanya membicarakan mengenai vaksin COVID-19 secara umum. Seterusnya adalah sikap mahasiswa yang mempengaruhi pengambilan vaksin COVID-19. Rumusan bagi sikap yang mempengaruhi pengambilan vaksin COVID-19 dalam kalangan mahasiswa UKM mendapati 63% mahasiswa UKM menunjukkan sikap yang positif terhadap pengambilan vaksin COVID-19. Pemikiran para informan mengenai vaksin COVID-19 menunjukkan sikap yang positif kerana majoriti daripada mereka dapat menerangkan dengan baik pemikiran mereka tanpa sebarang bias, terutamanya dalam menguraikan mengenai keperluan dos-dos vaksin COVID-19. Selain itu, majoriti daripada mereka menyebarkan mengenai kebaikan, kelebihan dan keberkesanan vaksin melalui media sosial. Sampai itu, dalam konteks kajian ini, masyarakat terutamanya mahasiswa cuba beradaptasi dengan situasi semasa di mana mereka berkeperluan untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 jika ingin memasuki kawasan kampus. Bahagian ketiga adalah penerimaan mahasiswa terhadap vaksin COVID-19. Penerimaan terhadap vaksin COVID-19 menjadi sebuah perkara yang penuh polemik dalam masyarakat apabila pelbagai maklumat yang tidak sahih atau infodemik mengenai keberkesanan vaksin tersebar dengan berluasa selain muncul dakwaan pemberian vaksin COVID-19 tidak mengikut giliran yang ditetapkan. Semua polemik sedemikian menjadi penghalang kepada pencapaian matlamat kerajaan dalam memastikan rakyat Malaysia menerima vaksin COVID-19 dan mewujudkan imuniti kelompok. Hasil kajian menunjukkan tahap penerimaan yang tinggi iaitu sebanyak 89% di mana informan menerima secara rela dan bersedia untuk divaksinasi selain menyatakan bahawa kesemua 15 orang informan telah pun lengkap divaksinasi dengan dos primer. Antara faktor-faktor yang mendorong para informan untuk menerima vaksin COVID-19 selain tahap pengetahuan dan sikap mereka adalah disebabkan oleh kesedaran diri, pengaruh rakan sebaya, sokongan keluarga dan sebagainya. Aspek penerimaan ini seringkali dilihat menggunakan teori Health Belief Model (HBM) yang menyatakan bahawa penerimaan dilakukan berdasarkan beberapa persepsi yang muncul mengenai sesuatu perkara. Akhir sekali, tahap kesediaan informan jika diminta untuk divaksinasi dengan dos-dos seterusnya menunjukkan 11 daripada 15 orang informan bersedia untuk menerima dos penggalak atau dos tambahan yang seterusnya jika disarankan oleh pihak kerajaan. Rumusan, program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang dijalankan oleh pihak kerajaan ini adalah untuk mencapai imuniti kelompok sebagai usaha memutuskan rantai penularan wabak COVID-19 dalam kalangan masyarakat. Telah mendapat pelbagai maklum balas daripada orang ramai termasuk mahasiswa. Namun begitu, kajian mengenai kesedaran dan penerimaan awam terutamanya mahasiswa di Malaysia terhadap vaksin COVID-19 masih berkurangan. Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang dijalankan ini, pekaji ingin mencadangkan agar kajian-kajian berkaitan tahap pengetahuan sikap dan penerimaan terhadap vaksin COVID-19 dilakukan
secara meluas bukan sahaja ke atas mahasiswa, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat, kerana kajian-kajian tersebut akan memberikan pendedahan dan impak yang besar pada masyarakat selain membantu pihak-pihak berkepentingan yang menguruskan perihal vaksinasi merangka strategi meningkatkan kesedaran dan kesediaan masyarakat untuk menerima vaksin. Pengajar juga ingin mencadangkan agar kajian dengan lebih teliti dan mendalam berkenaan tahap penerimaan vaksin COVID-19 berdasarkan teori Health Belief Model (HBM) dijalankan di Malaysia bagi memperbanyakkan lagi rujukan berkaitan vaksin COVID-19 dari perspektif sosiologi perubatan. Sekian daripada saya. Terima kasih.